Okey. Jadi kalau nak mudahkan nampak tu selalunya saya tukar dia punya font ni hitam dan saya tunjuk font ni. Dia dah nampak. Kalau tak nampak kena pergi duduk depan ke apa ke, perempuan tak nampak kena keluar dari perempuan ke, abang ke depan sikit ke, tak kira macam mana pun. Jadi kena nampak nota. Nampak nota rugi. Bab. Lepas bab, dia akan ada macam-macam pecahan-pecahan. Contohnya kat sini kan. Dia akan ajar kita faslun. Ini faslun. Lepas tu ada bab faslun. 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 Sini pun ada nada faslun. Dia pecah pada bab. Ini faslun. Ini babun. Bab ni ialah bab. Chapter. Faslun ni pasal. Kalau orang Melayu dipanggil pasal. Pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga. Pasal. Kalau orang Melayu dipanggil ini ialah pasal. Okey. Bab solat. Pasal dia apa? Definisi, syarat sah, syarat wajib, rukun, sunat solat, pembatal solat. Itu nama dia faslun. Faham Kami belajar kat punduk sini kan. Jadi tak ada yang senang kalau baca kitab punduk. Faslun. Faslun apa? Pasal lah. Pecahan daripada babun. Babun pecah dari mana? Kitabun. Itulah. Jadi lepas faslun ni, dia ada pecah-pecah lagi banyak. Dia pecah apa ni? Dia pecah satu lagi rangkaian, nama dia far'un. Far'un ni apa? Far'un. Far'un ni apa? Furu'. Furu' ni apa? Cabang. Cabang. Ini bab solat. Ini faslun, syarat solat. Ini dia pecah. Apa? Syarat sah, syarat wajib, syarat atas rukun, syarat sempurna solat, syarat Allah terima solat. Itu dekat mana? Far'un. Far'un ni furu'. Furu' ni cabang. Ini dia pecah cabang. Ni maknanya apa? Furu'. Far'un ni furu'. Furu' ni nama apa? Furu' ni maknanya cabang. Pernah tak belajar solat mula macam ni? Kami dulu belajar macam ni. Sebab apa? Kita nak kena faham struktur kitab. Struktur kitab. Bila kita faham struktur kitab, kita baca, kita belajar, kita lebih mudah. Far'un dia pecah lagi. Dia pecah lagi. Macam-macam dia pecah ni. Saya cuma nak tunjuk satu je. Dia pecah apa? Syahdan. Ini syahdan. Syahdan ni apa? Ambil perhatian. Ada benda-benda penting. Dia nak cerita dalam Far'un. Syarat sah. Lepas tu ada nota. Ambil perhatian. Ada benda penting. Syahdan ni nanti dia akan tekankan lagi beberapa perkara. Dia pecah jadi apa? Tanbih. Tanbih. Tanbih ni peringatan. Peringatan. Dia ada satu nota kaki peringatan. Jadi kita tengok daripada babun ni, dia pergi far'un, dia pergi syahdan, dia pergi tanbih. Inilah struktur kitab yang selalu ada lah. Sekarang ni babun. The whole book you call it kitabun. Dan bila babun, dia pecah syarat rukun, dipanggil faslun. Lepas tu dia pecah lagi ni. Syarat sah, syarat wajib, dipanggil lepas tu kat sini bagi far'un. Lepas tu ada benda kena ambil perhatian. Ada benda kena tekankan. Syahdan. Ada benda lagi kena ambil perhatian. Tanbih. Ini struktur kita pondok. Okey. Sekarang ni babul solat. Sini. Apa benda dia nak cakap ni? Ni.
Bab yang pertama yang kita nak belajar dekat sini, nama dia definasi. Ni. Okey. Definasi ni ada dua. Ada dua. Atau kita kata takrif. Satu definasi dari segi bahasa. Bahasa. Maknanya ini definasi bahasa. Bahasa. Apa definasi solat dari segi bahasa? Apa dia? Perkataan solat itu bahasa Arab. Asal maknanya doa. Asal maknanya doa. Berdasarkan firman Allah, wasalli alaihim, artinya doakan bagi mereka itu. Mereka itu apa? Mak bapak kita. Kalau dalam Quran tu dirujuk kepada mak bapak kita lah. Jadi solat ni, dia punya definisi dari segi bahasa, ialah apa? Doa. Tambah lagi. Kitab ringkas. Kitab lain kata, doa yang baik. Ambil yang kitab lain kata, doa yang baik. Okey. Apa makna definisi dari segi bahasa? Ialah terjemah. Maksud definisi bahasa ni, dia terjemah. Terjemah daripada Arabic pada Malay. Pada bahasa Arab, dia terjemahkan daripada bahasa Arab, dia terjemahkan kepada bahasa Melayu. Ni. Jadi bila terjemah bahasa Arab ke bahasa Melayu, maka kita akan dapatlah satu perkataan, maknanya doa, dan ulama telah menerangkan itu nama dia doa yang baik. Okey. Macam kita kata apa ni? Meja, terjemah, table. Itu je. Pendek je. Terjemah, table. Apa maksud table? Nanti ada satu lagi makna yang lain. Apa maksud solat? Doa. Doa macam mana? Doa macam ni ke? Tak, ada makna lain. Tapi bila translate, solat ni ialah doa. Lepas tu, ada lagi satu definisi kat sini. Apa ni? Definisi dari segi istilah syarak. Ini definisi dari segi istilah syarak. Apa maksud istilah? Istilah ni, apa maksud dia? Maksud definisi segi istilah ni, dia menghuraikan terjemah. Ini peranan istilah ni, dia menghuraikan terjemah. Terjemah apa? Dia menghuraikan doa ni mana apa? Faham yang betul tak? Macam kitab lah. Kitab. Ada kitab isi kandungan dia pendek je. Itu nama dia matan. Ada ulama datang, dia ambil kitab ni, dihurai. Lepas tu dia tengok mana ada hadis ni, mana siapa perawi dia masukkan, dia makin ni lah. Dihurai. Itu nama apa? Itu syarah. Syarah. Ini matan Munyatul Musalli. Isi kandungan je, Syed Al-Fatani. Ada guru ambil, dia salin balik, dia hurai. Lepas tu dia tahu lah, ni hadis ni, berdasarkan ni. Syed Al-Fatani tak tulis hadis. Ini sunat dia gini, tak tulis. Jadi dia dihuraikan. Dia kata ni hadis ni. Itu nama dia syarah. Kitab bernama Syarah Munyatul Musalli. Kalau dia ada betulkan, dimasukkan tambah dengan apa benda hadis sahih ni, nama ni hadis ni, nama dia tahqiq. Tahqiq. Tahqiq ni memutuskan, menetapkan. Itu tahqiq. Saya pergi pondok Thailand, saya ambil ijazah Syarah Munyatul Musalli. Adalah 3 kitab saya ambil lah. Tapi yang popular yang tu lah. Tahqiq dan Syarah Munyatul Musalli. Jumpa pengarang dia.
Ustaz sana lah, ustaz sana panggil baba lah. Sana kalau guru dia panggil baba, PA, tak panggil ustaz, baba. Jadi baba ni duduk hadapan kita, dia buka kitab tu, dia tunjuk macam mana struktur kitab ni, bagaimana gini dia baca gini, lepas tu dia ambil satu surat, dia letak dalam buku tu lah, dia sign lah, mengijazahkan kitab ini, apa, ilmu ni pada nama kita, ada cara-cara dia buat lah. Jadi maknanya dia telah ijazahkan kita nak belajar, nak ajar melalui kitab ni, boleh guna kitab tu lah. Itu nama sanad tu. Itu nama sanad. Jadi istilah ni menghuraikan terjemah. Apa maksud dari segi istilah? Dia akan menghuraikan terjemah apa? Doa yang baik ni maksud apa? Adakah sembahyang ni angkat tangan gitu? Tak. Bukan. Walaupun kalau kita tengok orang putih, dia kata doa tu pray. Betul tak? Dia panggil pray. Sebenarnya pray lain, doa lain. Ini menghuraikan terjemah. Jangan ikut saya. Ikut je lain. Okey. Apa dia semayang ni dari segi istilah? Okey, tak muat sini. Saya nak salin dekat tahu kat slide lain. Ni. Okey. Apa dia solat ni dari segi istilah? Maknanya definisi ni, apa dari segi istilah? Kita akan tengok apa kita kata. Lepas tu kalau mungkin kalau guru kata kalau nak tambah baik boleh tambah perkataan daripada kitab lain. Okey, apa benda? Itulah dalam kitab tu apa ni? Maknanya pada syarak. Tu pada syarak ni. Syarak ni maksud apa? Kita boleh sebut pada ni. Apa syarak? Okey. Kalau orang tanya betul syarak apa? Ini tak ikut undang-undang syarak. Syarak ni apa? Ini tak ikut hukum syarak. Syarak ni apa? Syarak ni apa? Undang agama. Ini syarak. Ni. Apa dari segi istilah ni? Apa makna sembahyang? Saya cakap betul kan? Ini pengalaman saya Ramai orang masjid orang tua tak erti. Saya tak tahulah dia surau dia tak ajar ke, surau dia tak buat kelas ke, kadang tengok kuliah macam-macam. Tapi bila tanya benda-benda asas yang patut dia tahu, apa definisi sembahyang? Dia tak kerti jawab. Kalau 20 orang ni, 2 orang dapat jawab nasib baik lah. Tapi datang sembahyang, subuh datang, sunat datang, terawih datang, tahajud tak tinggal, tak tahu. Tapi dia punya ilmu yang mengiringi sembahyang ni, yang memastikan kita sah, tak ada. Tu dia katakan kita ni macam dikipuk oleh syaitan, itulah tu. Dia biarkan kita beramal. Dia tahu tak ada ilmu. Biar. Kita boleh pergi kubur, tak ada apa-apa, relax, tak ada apa. Apa? Dia tahu, ni orang sini sembahyang ilmu tak ada, dia akan buat salah. Tak ada problem. Tak ada problem, biar. Bukti apa? Tanya ilmu, benda basic, very basic. Apa definisi solat? Tak tahu. Apa definisi hadas? Tak tahu. Sama macam akidah. Apa definisi ahli sunnah wal jemaah? Tak tahu. Sedangkan Rasulullah kata, yang masuk surga ahli sunnah wal jemaah. Apa benda ahli sunnah wal jemaah ni? Kita nak masuk surga, kita kena pastikan akidah kita kat sini, ahli sunnah wal jemaah. Bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Ini ahli sunnah wal jemaah yang dekat dengan dia. Kalau kita kata ni ahli sunnah wal jemaah, yang sikit lagi, kalau silap aja, dia pergi Jabariyah, dia pergi Qadariyah. Ini ahli neraka, yang ahli neraka. Dan kita mesti berada kat sini. Ahli sunnah wal jemaah. Dan benda yang paling hampir, kalau tak faham, dia boleh pergi Jabariyah, Qadariyah. Apa definisi ni? Apa definisi ni? Apa penerangan ni? Apa penerangan ni? Apa penerangan ni? Dan kita pastikan kita mati, mesti kat sini. Abang kau tengok orang tak belajar kan? Walaupun dia pergi surau, walaupun dia duduk dalam kelas, tak tahu apa dia belajar pun, tanya dia. Ni apa? Ni apa? Ni apa? Dia tak tahu. Kalau kita belajar, kita tahu lah. Ini apa? Qadariyah. Apa dia? Semutlaknya bergantung kepada kekuatan dan menafikan hak Allah. Ini Jabariyah. Semutlaknya bergantung pada Allah dan menafikan usaha. Ini ahli sunnah wal jemaah. Semutlaknya bergantung pada Allah tetapi tidak menafikan usaha. Itu je definisi dia.
Lepas tu, mesti dekat sini, mesti ada orang ajar tauhid. Dengan betul, dengan jelas, dengan mudah faham. Tidak nanti pada semayang tauhid tak lepas, tauhid tak lepas nanti kufur. Oh, dia menakutkan. Saya cakap betul. Dan ini yang berlaku pada kebanyakan kadang-kadang kita bimbang, ahli surah masjid pun tak faham. Lepas tu dia pergi organize kelas-kelas yang tak wajib tau. Belajar sirah, belajar hadis 40. Kalau perempuan pula, belajar marhaban, belajar taranum, no. Haid pun tak erti. Bila masa haid, bila masa ijabah, bila masa nifas, tak pandai. Aduh, berat lah. Hari zaman ni fitnah dia tu. Fitnah pada orang ahli surah masjid tu, dia tak tahu apa yang patut tahu. Ini apa ni? Perkataan. Okey, saya nak tambah. Saya nak tambah. Pesan itu ni, saya nak tambah. Tapi pesan ini saya akan salin. Apa? Guru kata begini. Gabungan beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Itu jenang. Yang dimulakan dengan takbir. Saya tambah. Takbiratul ihram. Okey. Dan keluar Ustaz. Dahi dengan salam dengan syarat tertentu. Ini apa ni? Inilah definisi sembahyang. Ini sembahyang ni. Okey. Alamak, apa tu buka Excel ni? Sembahyang. Tengok 76 orang ikut. Ikut surau ni lah belajar. Macam malam tadi, saya selalunya kelas hari ni, kalau maghrib, kalau saya kat Prajaya, saya maghrib je. Kalau tempat lain ada maghrib isyak. Maghrib isyak. Jadi maghrib orang ikut, isyak orang ikut. Ini semua ni orang-orang, kadang orang Bangi, orang KL, orang luar, orang Sabah, orang Sarawak ada. Ini macam ni, orang Dengkil ada. Jadi, tu saya kata lah. Sebab dulu PKP kita mengajar online. Jadi bila kita dah PKP dah tak ada, kita kena pergi masjid, surau. Jadi mereka masih nak belajar. Jadi saya terpaksa lah sewa Google Meet punya account, apa benda semua. Buat apa patut untuk masukkan mereka ni lah. Jadi mereka boleh ikut saya lah. Saya pagi ada kelas online daripada rumah. Pukul 5 tadi pun ada kelas online dan mereka ini daripada Johor Bahru, ini daripada Indonesia. Tapi dia duduk kat sini. Ini daripada Langan. Ni semua mereka ni lah ikut. Ikut. Macam-macam kedudukan, macam-macam title mereka ni, macam-macam latar belakang dan mereka berkumpul masuk online ni untuk apa? Untuk sama-sama belajar macam mana orang surau belajar. Ada doktor, ni doktor ni dua ni. Macam-macam lah. Ada penggali kubur, ada dari ni Kuantan. Ni Ampang. Ada yang saya ingat lah. Ada yang saya tak kenal pun ada. Ni Langan. Okey. Tak apa. Sekarang ni ada 76 orang. Ini gabungan beberapa, bila dia kata beberapa, menunjukkan benda ni lebih dari satu. Okey, nombor satu je nak tahu ni. Apa maksud beberapa perkataan? Okey, dalam bab solat, perkataan ini dinamakan rukun qauli. Qauli maksud apa? Bacaan atau lafaz atau pertuturan. Itu namanya beberapa perkataan. Apa lagi yang boleh diterangkan pada qauli ini? Bacaan yang wajib dibaca dalam solat. Bacaan yang wajib dibaca dalam solat. Kalau rujuk pada solat beginilah. Yang berkauli. Maknanya dia ada gabungan beberapa bacaan. Maknanya kalau bacaan ini tidak dibaca dengan betul, maka gabungan yang tak cukup, maka dia berlanggar definisi, maka tak layaklah dia dipanggil solat. Apa? Tak cukup.
Kita nak beli kereta, tayar tak ada. Orang tu pun tak boleh kata, pakcik ni kereta pakcik, baru beli ni yang ni yang. Ni bukan kereta, tayar tak ada. Tayar ada, enjin tak ada. Enjin ada, tingkap tak ada. Tak boleh bagi kereta. Sama macam solat. Fatihah tak baca. Bacaan yang wajib tak baca. Atau baca, salah. Habis lah solat. Tak nama lah solat. Jadi ada 5 bacaan yang wajib. Kalau kita salah baca 5 ni, atau mana-mana satu salah, maka solat ini tak panggil solat. Kenapa? Definisi dia gabungan beberapa perkataan. Gabungan perkataan. Dan kita tak belajar lagi, kita baca salah. Tahu? At-tahiyatul. Salah lah. Bukan at-tahiyatul. At-tahiyatul. Ni ramai orang baca ni. Sebelah betul sebelah jemaah. Dengar tu baca. At-tahiyatul. Bukan at-tahiyatul. At-tahiyatul. Kenapa? Kalau kita baca salah, salah letak sabdu, salah letak mati, akan ceritalah syarat dia. Maknanya bacaan tu tak terima. Bila tak terima, kenapa? Dia ada makna lain. Bila makna lain, maknanya gabungan bacaan ni yang patut 5 ni patut baca dengan betul, salah, tak salah sembahyang. Apa 5 ni? Okey. Ni saya tunjuk ni. Hari ni, kauli ni, dia ada 5 rukun. 5, jadi 5 rukun. Dia ada 5 rukun. Apa dia? Kita tulis lah. Satu apa? Takbiratul ihram. Baca, ucap, kita kata ucap lah senang. Ucap takbiratul ihram. Kalau dia salah ucap takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbirah. Tak salah main dia, sebab itu bacaan yang wajib. Ada orang ucap Allahu Akbar, tak salah semayang. Sebab Allahu Akbar, alif, kaf, ba, alif, ra. Kalau Allahu Akbar, alif, kaf, ba, ra. Jadi alif, kaf, ba, alif, ra, kenapa? Ba dia panjang. Ba, makna dia Allah itu gendang besar. Allahu Akbar, maknanya Allah Maha Besar. Atau disebut Allahu Akbar. Dengar. Aku salah. Lepas tu dia panjang. Allahu Akbar. Makna dia apa? Adakah Allah Maha Besar? Tak takut dia tak begitu. Adakah Allah Maha Besar? Bukan Allah Maha Besar. Dia pertikai tanpa sedar. Dia pertikai dengan jahil dia. Dia pertikai. Adakah Allah Maha Besar? Atau dia baca Allahu Akbar. Mana dia apa? Allah. Adakah Maha Besar? Sebab tu main terbakar. Kenapa? Dia suruh sebut Allah Maha Besar. Bukan adakah Allah Maha Besar. Bukan Allah gendang besar. Jadi bila tersebut salah, bacaan tu tak dikira. Bila tak dikira, gabungan tak cukup. Bila gabungan tak cukup, tidaklah dipanggil solat. Faham tak apa saya cakap ni? Nampak tak penting nak belajar benda ni, nak mengesahkan supaya kita betul-betul. Yang saya dengar macam-macam lah orang baca ni. Orang azan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu biasa dengar kat surau. Salah tu, bukan Akbar. Tanya imam kita, ada baca tajwid dengan dia. Kaf, Hamas, Akbar, betul. Bukan Akbar. Ada sebut-sebut lah. Allah. Mana sah sayang tu? Bukan Allah. Allah. Ni asal dia Allah. Tu asal dia. Allah. Tapi bila kalimah Allah ni ditebalkan lam. Allah. Tu dia. Kita bacaan ni wajib. Takbiratul ihram. Kita ucap dengan salah. Dan kita tak pernah belajar macam mana ucap yang betul. Tahu tak selama ni memang kemungkinan tinggi sembahyang kita dah masuk tongkang. Paling takut nanti bila mati, roh sampai sini, Allah akan buka buku amal, dia tengok sembahyang dia tak ada.
Apa? Kalau semayang tak ada ni, marhaban punya pahala dikira ke? Ha? Rasulullah kata, solat out, out. Yang lain tu akan payah. Apa? Kita semayang tak sah, kita datang surau dikira ke pahala kita? Tak. Buat baik dengan mak dikira ke? Tak. First, Rasulullah kata, dia semak pada solat. Dulu ada orang kata, Ustaz tak faham. Apa yang banyak nak faham? SPM. Nak lulus, BM kena lulus. Betul. Kalau saya tak lulus BM, matematik dapat A, sains dapat A, apa benda lain dapat A, BM saya 9. Gagal. Saya tak dapat SPM. Betul. Kenapa? Teras dia BM kena lulus. Ini antara teras ni. Solat, apa lagi? Iman, ada banyak teras dia. Kalau kita gagal ni, gagal. Sebab tu banyak benda nak kena belajar dengan khusus, tau. Bukan dengar-dengar, duduk dengar-dengar kat biji sandar-sandar, bukan. Itu bukan. Itu tanda tak serius. Macam mana kita mesti serius, sebab apa? Kita nak takut kena seksa dalam kubur, mestilah kita kena serius belajar ibadah ni betul. Okey. Jaga-jaga Nanti kita pergi detail. Nanti kita pergi muka surat ni 24. Pertama niat. Okey, kalau tak habis ihram ni dia dekat muka surat 25. Ketiga tak habis ihram. Nanti dia akan cerita dengan detail. Takbiratul ihram ni dia ada dalam kitab-kitab lain, dia susun ada 21 syarat. 21 syarat kena ikut baru ucap takbiratul ihram ni sah. Itu yang tadi yang saya cakap tu antara ni lah. Ramai orang salah. Allahu Akbar. Salah lah. Ha pergi ambil 2 kali pun boleh. Dia Allahu Akbar bukan Allahu Akbar. Ni pun ada orang sebut. Allahu Akbar. Saya dengar kadang imam-imam yang tua selalu buat silap ni. Tak dia semayang daripada muda macam tu. Tak benda ni salah. Dia nak rukuk tu kita dengar dia baca Allahu Akbar. Kalau macam itulah dia baca takbiratul ihram, semayang dia tak pakai. Tahu? Lepas tu kalau orang salah azan ni, kita yang lepas jemaah tak dapat pahala azan. Hayya 'alal falah dia kata. Kita dapat jemaah ni pahala azan tak dapat. Sebab apa? Dia bila azan, dia lakukan sunat kifayah. Dia azan, orang lain dapat pahala azan yang datang jemaah. Dia qamat, orang lain dapat pahala qamat. Kenapa? Dia kifayah. Macam kita kata padu kifayah lah. Ini sunat kifayah. Kalau dia salah qamat, memang kita ada dengar kadang ni. Tak surah masjid janganlah. Dekat rumah-rumah, dekat tempat-tempat buat program. Qamat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah dengar begini? Pernah dengar? Apa salah? Wah tu tak ada. Saya ajar ni kat satu surau. Ada abang ni, dia cerita pengalaman dia. Dia ni Bilal. Ustaz, saya Bilal, saya qamat macam itulah dulu. Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masa tu surau ni tak ada kuliah. Tak ada orang tegur saya pun. Dan saya tak tahu saya salah. Akhirnya, bila surau ni ada sepelakuan tanah kosong, kerajaan buat asrama untuk orang-orang Arab datang belajar di UKM, di sini kat Bangi. Maka orang Arab datang belajar dan mereka semayang kat situ. Satu hari tu, ada orang Arab ni tepuk belakang dia lepas semayang. Dia kata, ya Syekh. Kata. Orang ni tua. Syekh ni sama ada panggilan untuk guru atau orang tua. Orang tua dia panggil Syekh, hormat. Ya Syekh, iqamah, la, wa, la, wa. Dia kata, saya fikir, siapa lawa ni? Siapanya lawa? Lawa, la, wa. Lawa Melayu mana faham? Lawa, siapanya lawa? La ni tak ada. Wa, iqamah. Dia kata. Lepas tu dia sebut, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La, wa. Baru dia tahu dia silap. Orang Arab memang dia berani tegur lah. Orang Arab kan. Orang Melayu pun tak boleh tegur. Kenapa? Orang Melayu dia tahu, Melayu dia keturunan cepat. Tahu? Kau tegur dia meleting. Meleting kan? Saya tahulah, saya kena haji 3 kali, padahal dia buat salah. Lepas tu kalau kita
semayang salah, kita jangan expect ada orang tegur kita. Orang Melayu. Memang budaya Melayu ni begini. Orang Melayu ni dia segan nak tegur orang. Dan dia sedang cukup sensitif, orang tak tegur siapa dengan dia. Tahu? Pergi surau, selisih kat pintu, kawan baik lalu tegur ni. Gurau-gurau kat surau. Jadi kat pintu dia buat tahu. Kalau orang masa kita ni, balik dia buka WhatsApp. Dia tengok nama orang tu, dia buat pantun ni. Anak rusa nani, baru tumbuh ekor, apa dosa kami, tadi tidak tegur. Ni orang kita. Tunggu saya tak? Ini pengalaman. Sebab tu kalau nak betulkan solat, datang kelas macam ni. Dan datang kelas kat surau lain pun tak apa. Pastikan kita bawa peralatan belajar dengan betul, bawa kitab dengan betul, bawa rehal, bawa benda-benda betul dan ambil faham betul-betul. Kenapa? Salah ni, you are totally out. Kita akan ada masalah besar. Kat mana? Nak mati. Kat mana? Dalam kubur. Sekarang ni, ramai orang buat tak kisah. Tahu, tak tahu, tapi rata ihram salah kat mana, nak ucap apa betul tak betul, mana orang peduli. Mana orang peduli. Jadi kita yang kena peduli kan ni. Sebab apa? Kita yang kubur kita kena hadapi. Tu jangan salah. Ada lagi 4 bacaan lain. Apa ni? Nombor 2. Baca. Sebab dia rukun bacaan, semua ni baca lah. Baca Fatihah atau surah Fatihah. Banyak orang buat klinik Fatihah aja. Orang jarang buat, tapi sekarang ni dah orang dah sedar. Orang banyak buat klinik solat, klinik kauli. Kan saya nampak banyak dekat poster-poster lah. Membetulkan bacaan semayang. Fatihah pun ramai orang tak betul baca. Silap sana, silap sini, silap. Macam ni Imam Muda ni cantik lah baca. Kadang orang ketolak yang baca banyak salah. Salahnya salah, dia ada salah yang tak batalkan solat. Dia ada salah yang batalkan solat. Salah yang batalkan solat ni nama dia salah lahan jali. Jali ni nyata. Jali ni nyata. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa tak kena? Ar-Rahmanir-Rahim. Nampak menurut saya? Ar-Rahmanir-Rahim. Apa tak kena? Apa tak keluar? Mim. Mim ni mahal dekat mana? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi kita dengar orang baca kan? Maliki Yaumiddin. Nasta'in. Bukan ing. Bukan ding. Kalau dia baca dia kecil gitu kan. Kecuali dia ni memang lidah tak boleh tukar. Tapi kalau macam ni tak jadi imam. Dia bila kecil dia baca ding, ing. Mak dia kata din. Ding, din, ding sampai tua. Tak apa, itu sah. Itu sah. Tapi tak boleh jadi imam. Kecuali kawasan tu, kampung tu, semua orang baca ding in, ding in, ding in. Boleh jadi imam. Tapi kalau ada orang baca ding in, ni kena jadi imam. Tu, baca Fatihah pun nak kena betulkan. Ramai orang baca Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahman. Tengoklah dekat surah tu, kan kita belajar tajwid kan. Bukan Ar-Rahman. Ar-Rahma. Tahu? Jangan masukkan nun. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan Ni-Rahim. Bukan Ni. Ni-Rahim. Nanti kita cerita kauli ni ada 4 syarat. Nanti kita cerita kemudian lah. Ini saya hanya bagi secara kasar. Sebab tu Fatihah ni, dia ada 10 syarat sah. Nanti kita belajar kemudian. Dia ada 10 syarat. Dia kena jaga tasdid, sabdu dia ada berapa, sabdu dia ada 14. Adalah nanti saya catat dia. Yang saya ada tunjukkan slide. Okey. Itu cara umum yang banyak orang buat salah. Apa lagi? Baca apa? Baca tahiyat akhir. Ni. Baca tahiyat akhir. Okey. Apa lagi rukun-rukun bacaan yang wajib dijaga ni? Amalan supaya solat itu jangan kantoi. Tak sah. Ucap
Baca, okay, baca dulu. Baca. Awak atas Nabi. Baca apa lagi? Ucap salam yang pertama. Ini ucap salam. Ni ucap salam yang pertama. Semua ni salah. Salah, habis. Apa maksud habis? Tak sah sembahyang. Orang beri salam, Assalamualaikum. Habis tak 20 tahun main tinggi minta maaf cakap lah, 20 tahun pun tak sah. Bukan Assalamualaikum. Assalam, alif, lam. Baru ambil ni. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ni orang ramai tak sedap. Assalamualaikum. Dia assalam, dia ambil mim. Mu, itu betul. Mu tu betul. Tapi yang pertama dia ambil mim. Yang ni ditambah huruf. Assalamualaikum. Habislah semayang. Tak sedar silap. Kenapa tak sedar silap? Tak pernah duduk belajar. Dia harap belajar dua tau. Tahun 75 tu punya ilmu yang dia harap antara sekolah kebahasaan tu. Mana ada orang concern sangat agama dan kebahasaan? Dia cempel-cempel je. Betul lah. Jadi kalau kita pegang ilmu kadang-kadang tak cukup. Apal 13 rukun sembahyang, pertama niat. Kedua beri betul. Ketiga tak berihram. Dapat A lah. Niat macam mana yang sahkan solat? Niat macam mana? Niat ni ada wajah, 7 wajah, ada 4 martabat, ada 6 syahadat sah. Ada 3 rukun. Jadi 20 perkara dalam bagian niat ni. Semayang. Baru kita jelas nampak niat ni dan ini yang betul. Kalau sekolah tu belajar niat full stop dah lulus. Kali belajar dekat lorong masjid dah tua, salah niat tu. Takkan kita nak begitu. Kecuali lah betul kata tak kisah, tak sah tak apa. Tu boleh lah. Hari tu tak belajar lah duduk rumah lah. 5 rukun ni. Bila dia kata ini adalah rukun qauli, maka ada satu dalam kitab tulis 4 syarat umum untuk qauli. Qauli ni maknanya bacaan. Ini yang sunat pun kena ikut syarat ni. Kalau dia tak ikut syarat ni, bacaan itu tak ada pahala kalau sunat. Kalau wajib, batal sembahyang. Apa 4 syarat ni? Ini pada satu ni, pada huruf. Pada huruf ni syarat dia 3. Satu apa? Tidak boleh tukar huruf. Pada bacaan sunat ke, bacaan wajib ke, tidak boleh tukar huruf. Apa maksud dia? Kalau sod, kata sod. Kalau to, kata to. Kalau ain, kata ain. Jangan kata alif. Ibadillahi salihin. Jangan kata iba. Kalau iba tu alif. Tahu tak? Ain dan alif dia ada perbezaan. Ain, kan ada beza kan? Ha, sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ha bulat tu. Ha simpul. Jadi tukar huruf. Tukar huruf tak sah. Tayyibatu lillah. Lah. Kalau baca tayyibatu lillah. Apa beza ni? Tayyibatu lillah. Tayyibatu lillah. Ha tak ada betul. Kalau ha tak ada, maknanya dia baca qauli ni, dia kurangkan huruf. Ni lagi satu ni. Dia langgar syarat. Patutnya apa? Tak boleh kurang huruf. Nombor 2. Kurang huruf. Tengok. Tukar tak boleh. Kurang tak boleh. Nombor 3 apa? Syarat ni, jaga-jaga. Tak boleh, kurang tak boleh, tukar tak boleh, tambah huruf.
Assalamu alaina wa ala ibadillah. La tau. Hifsolihin. La. Jangan baca ibadillah hifsolihin. Maksudnya tambah apa? Tambah hak. Kalau tambah huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengar apa salah? Tambah zam. Bukan Alham. Nampak tak? Dua baca. Bismil. Bukan bismil. Bismil. Baca tambah huruf. Tambah huruf tak sah. Kenapa? Langgar syarat rukun qauli. Bang, kalau tak belajar guru saya ni, dia ada masa digarap. Dia kata apa? Hang, malam belajar. Dia kata budak-budak kan. Hang malam belajar. Nanti, hang mati, mata hang terbiak. Kenapa? Hang tengok semayang hang tak ada. Mana pergi semayang hang? Semayang. Hang kata, malaikat mana semayang aku? Aku aja cik surau tau. Aku selalu tak surau. Aku semayang. Tanya keluarga aku semayang. Bila semayang, kata-kata, mana kau semayang? Kau semayang bersalah. Waktu tu dia cakap apa? Nak menangis. Memang menangis. Irji' amal solihah. Dia kata gitu. Ya Allah, kau balikkan aku balik ke Putrajaya. Aku dah buat amal soleh. Kenapa? Yang dulu tak boleh pakai. Boleh balik? Ya boleh. Waktu ni nak kena belajar. Waktu hidup. Betul kan balik apa yang tak betul? Tak boleh tambah huruf, tak boleh kurang huruf, tak boleh tukar huruf. Ini pada huruf ada 3 syarat. Kalau dia baca benda sunat, dia baca salah. Dia baca dapat pahala sunat. Okey. Ni nombor 1, betul ada nombor 4. Dia ada 4 syarat ni kat atas tu. Lepas tu ada satu syarat pada ni pada huruf. Ada satu lagi dia katakan pada bacaan. Pada cara baca. Ni pada bacaan. Jadi pada huruf. Pada bacaan disyaratkan orang yang baca ni dalam semayang ni disyaratkan dengar telinga sendiri. Ni. Dengar telinga sendiri. Ada bacaan wajib ke bacaan sunat ke kena dengar. Kalau baca sunat, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, rabbi pilih. Tak telinga tak dengar, baca dalam hati maksud dia. Tak dapatlah pahala. Ni nak rokok ni. Tak sebut Allah Akbar. Sebut tapi telinga tak dengar. Tak dapat pahala. Kenapa? Qauli ni apa saja bacaan dan semayang, syarat dia 3 tadi, campur dengar telinga sendiri. Kalau tak kebir Allah Akbar. Allah Akbar. Hu'ak dia kat mana? Hu'ak sebut, telinga tak dengar. Hu'ak sebut dalam hati. Tak sah lah, tak sah. Kenapa? Tak dengar telinga sendiri. Ramai orang main macam ni. Askum. Dan tengah-tengah tu dia baca dia kena. Dalam hati. Tak sah lah. Kenapa tak sah? Mesti dengar telinga. Allah, takkan tak tahu. Pencin baru tahu. Alamak, you are in the big trouble now. You are in the biggest trouble now. Dalam kubur ni. Pencin umur 60 baru tahu. Itu pun nak pindah sendiri lah. Kalau duduk belajar. Dekat rumah sana tak ada belajar ke tak? Pencin baru tahu. And then you start pray. From the beginning, umur 13 tahun. You pencin 60. 60 dengan 13 ni lebih kurang 47 tahun. And then you tahu sebenarnya salah. Okey, macam mana? Nampak? Memang problem. Jadi yang 40 tahun ni tak pakai. Mujurlah nak mati tu tahu. Ada orang tak tahu langsung, sampai mati dia tahu. Allah, ni kenapa? Cakap takut lah. Faham lah kenapa. Apa?
Tak belajar. Tak ada rasa nak buka kitab, tak ada rasa nak dengar kuliah, tak ada rasa nak serahkan ibadah, tak ada. Lepas tu ni, 4 ni adalah syarat umum pada kauli. Kauli ni maksudnya bacaan. Kalau dia baca benda sunat sekalipun, tetapi dia baca dengan salah, ditukar huruf, dikurang huruf, ditambah huruf, maka tidak ada pada dia baca pahala sunat. Pahala sunat tak dapat. Kalau yang rukun yang 5 ni dia baca, dia tak ditambah huruf ke, dikurang huruf ke, ditukar huruf ke, tak ada telinga ke, maka sembahyang tidak sah sebab dia langgar syarat umum untuk rukun bacaan. Apa dia? 4 ni. 4 ni. Kalau baca Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, lepas tu lelaki. Malik Yawmiddin ya kanak. Lelaki balik. Tak salah Fatihah. Tak sah lah. Kenapa? Baca, telinga tak dengar. Ustaz tak tahu tak apa Dia tak tahu tak apa, dia 2 syarat. Satu baru masuk Islam. Atau kita jauh dari tempat belajar dan masuk Islam. Tapi nak pergi belajar kena naik kapal ke, kena naik bot 3 hari, letas sungai 4 hari kat hutan baru sampai. Itu tak apa. Tapi kalau dekat, kami kalau kat Kuala Lumpur ni memang dekat lah. Online ada, betul tak? Macam ni kalau dia nak belajar di rumah boleh ni. Ni 73 orang ni, dari rumah belajar. Dekat, memang dekat. Dia tak ada rasa untuk kita tahu. Tu dia kata kalau kita tidak ada rasa, macam saya kata dulu lah, kalau bulan lepas kan. Allah Ta'ala ni dia ni amal, ini ilmu. Guru kata, kalau dia tak nak terima amal kita, dia stop ilmu. Cukup lah. Cukup. Dia tak ada rasa pada hati kita, aku nak belajar lah. Betul lah main aku. Dia tak ada rasa gitu. Dan paling takut dia rasa, aku okey lah. Aku semayang pun. Kurang-kurang aku semayang. Nampak? Kau sebenarnya salah. Itu kita tak fikir. Salah tu belajar 2 belajar apa? Sebenarnya sama juga kan kita. Mana ada berubah semayang. Soal dia belajar 2 tu kau belajar salah. Tak cukup. Tak lengkap. Memang silibus belajar 2 bukan belajar sini. Dia pak. Anak saya, Ustaz tak tahu lah. Anak saya Pulau Bangi dan dah pindah Kuantan dah. Anak saya guru sekolah kebahasaan. Lepas tu yang lain ni guru sekolah agama. Saya tahulah aku buat apa ni diorang ajar. Dia kata kalau kita tak ambil perhatian kali ni boleh jagalah. Nanti mati tengah-tengah ni. Dia kata belajar. Ni nama dia apa? Beberapa perkataan. Dah explain dah. Ini makna dia huraian kepada beberapa perkataan. Okey. Ni nak berhenti pukul apa? Selalu berhenti pukul apa bila maghrib? 9. Okey, saya berhenti pukul 9. Saya dah kisah pukul 10 berhenti. Beberapa perkataan. Lepas tu, kopi balik nak sambung ni. Ni. Itu kalau ada laptop, bawa laptop kita senang-senang kali ni. Sekarang ni kita nak explain ni pula. Beberapa perbuatan. Apa maksud ni perbuatan dalam solat? Ni perbuatan. Tadi perkataan tu kita tahu dah. Bacaan. Aku dah kata kalau surau nak buat kuliah, pastikan belajar 3 ni je. Tauhid, fiqh, tasawuf. Jangan belajar yang lain. Belajar hadis ni tak wajib. Tafsir tak wajib belajar. Taranum tak wajib. Tahu? Ini belajar taranum, belajar apa. Semayang tak erti. Yang wajib-wajib tak erti. Don't put yourself into the wrong syllabus tau. Ni banyak berlaku pada surau masjid. Bila dakwah ni dia kena faham. Kursi kena faham. Apa yang patut masyarakat tahu ni? Ni ada 2. Satu perbuatan jasad. Okay. Lagi satu. Mesti nak habis. Tak apalah. Itu pun nak berhenti dah. Tak apa. Lagi satu.
perbuatan hati. Perbuatan jasad ni dalam kitab disebut rukun fi'li. Fa'ain, fa, ain, lam, ya. Tadi ka, waw, lam, ya. Qauli. Ini fa, ain, lam, ya. Fi'li. Tapi satu disebut sini, rukun yang diperbuat oleh hati, nama dia rukun qalbi. Qaf, lam, ba, ya. Saya mana supaya Arabic ni lambat ni saya. Qalbi, fi'li, qawli. Itu pelbagai rukun solat. Yang 13 ni pecah 3. Qawli, fi'li, qalbi. Okey. Kalau fi'li ni perkataan fi'il, tu fi'il. Perbuatan badan orang ni. Budak-budak ni banyak fi'il, melompat-melompat, itu fi'il. Melayu kata fi'il. Ini ni ada berapa rukun? Ada 6 rukun. Okey. Lepas tu, qalbi ni ada berapa rukun? Ada 2 rukun. Okey, nanti kita sambung. Ini ikutlah. Saya save file ni. Nanti kita sambung ni ni saya save. Apa nama surau ni? Ridwan. Okey, Ridwan. Dulu abang ipar saya pernah jadi pengurusi rasanya. AJK pengurusi. Abang ipar saya, Muiz. Rumah dia kan lah. Blok mana rumah dia? Blok Diut. Dia pindah. Dia pindah Sepang. Dia pencin, bini dia pencin. Ni abang ipar saya dulu pernah ada tugas ni. Okey. Jadi kita sambungkan nanti. Kita cerita nanti. Apa dia fi'li, apa dia qalbi. Terlibat dengan fi'li, apa rukun terlibat dengan qalbi. Definisi ni, sampai takbir disertai salam dengan syarat, dia akan ambil masa 6 hours. Untuk habis. 6 jam. Belum masuk rukun ni bang. Belum masuk syarat lagi. Dia akan masuk 6 jam. Sebab memang belajar kat pondok begitu. Babun boleh ajar. Belajar yang begitulah. Sekali kita belajar yang detail, okey, lengkap, cukup. Tak risaulah. Kalau ada pun kelas lain, ulang-ulang kaji. Okey. Dia meninggalkan kaedah apa yang kita belajar kat sekolah dulu. Yang kita tak tahu apa benda pun ni. Dan kita merasakan kita tahu. Itu yang bahaya tu. Kita rasa nak belajar, nak dalam kita tahu semayang ni. Rupanya kita cek, tak tahu. Dia pilih tak tahu. Apa jadi gitu ni? Sebab arus lu yang gitu kan. Arus kami, mereka ni, arus manusia ni, orang Malaysia ni atau orang lain bersama, dia takkan melihat ilmu agama ni benda penting. Aku free balik cepat, aku belajar. Balik malam, aku tak belajar. Betul lah. Aku tak reti, aku datang. Aku reti, aku tak datang. Betul lah. Dia tak bimbang ke sebenarnya tak sah. Saya kata sini penduduk ni mungkin 1000 ni. Yang surau ni punya ahli lah, betul tak? Macam ni dah biasa lah, mana surau pertama penyanyi datang. Nak tengok datang, air raya lah. Tahu gambar kambing bakar seekor. Entah siapa-siapa pun datang. Betul. Ni air zaman ni, kalau kita jadi macam tu please feel sorry for yourself. Betul lah. Sebab kita zaman ni. Lepas tu AJK ke, pengurusi ke, mesti faham apa yang patut dia tahu sebagai orang Islam, masyarakat dia tahu, itu nama dia fardu ain. Sebab tu dah faham fardu ain ni makna apa. Tak tahu, dosa. Tak tahu ni, apa dia salah? Dosa. Fardu ain ni yang dulu guru kata, dosa hari-hari. Hari ni tak tahu, hari ni dosa. Besok tak tahu, besok dosa. Dia tulis dosa tu hari-hari. Tak faham tauhid, tak faham sifat 20, tak faham sifat rasul, tak faham makna hari kiamat, apa beriman. Tak faham ni macam mana belajar apa, tak faham apa, itu tauhid, tak faham fiqh, tak faham syukur, tak faham redha, tak faham tawakal, tak faham sombong. Benda-benda kelakuan hati yang dalam kita tak tahu.
benda tu pun dah membebankan otak kita lah akhirat nanti. Lepas tu saya kata, surau kena ada 3 subjek ni. Fokus 3 subjek ni je. Jangan jalan kemudian dah. Nanti kalau pada ain dah selesai, boleh nak belajar hadis ke apa benda tu boleh. Baru kita faham apa yang perlu kita buat. Okey, tanya. Sila, saya nak berhenti ni 9 minit. Sila. Tak ada? Wah, faham tunggu, tak ada. Atau banyak sangat tanya. Tapi tak erti visual priority je. Banyak dah tahu kan. Banyak tahu datang lah belajar. Apa dia buat? Mana tahu pakai duduk expo kat rumah berdapat ilmu? Tak ada. Datang belajar. Datang belajar. Okey, tak apa, tak apa. Nanti insyaAllah kita jumpa bulan depan. Nanti kita sambung dekat slide ni lah. Saya akan buka slide ni balik. Kita akan pindah pasal balik. Dan orang lain pun akan belajar juga. Orang lain ni mereka dah belajar ni dah 2 tahun. Mereka dah dapat pun ni. Tapi dia nak ulang kaji tak apalah. Boleh masuklah aku patut belajar. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.